Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana kita masih lagi diberi peluang untuk kita dapat menghirup udara Allah SWT tanpa bayaran walaupun sesin pun. Jikalau dihitung nikmat Allah SWT, maka tidak akan terhitung nikmatnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kamu ingin menghitung nikmat Allah SWT, nescaya tidak akan terhitung nikmatnya. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT, kita dibangunkan pada pagi ini daripada tidur dalam keadaan masih beriman dan masih dalam keadaan menjadi seorang Muslim. Dua nikmat ini adalah nikmat yang terbesar. Kerana apa? Kerana nikmat iman dan Islam, ia bukanlah satu perkara yang menjadi kewajipan bagi Allah kepada makhluknya. Dalam 6 bilion manusia yang ada di atas muka bumi ini, berapa bilion orang Islam? Kita boleh lihat. Begitu penyayangnya Allah kepada kita, kan? Kerana Allah telah berikan dua nikmat ini. Dan ingatlah, nikmat iman dan Islam ini adalah dipanggil fadl, kurniaan Allah. Kurniaan Allah yang diberi kepada kita, yang mana Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila masa. Dan Allah Ta'ala boleh beri kepada siapa bila-bila masa. Dan di kurniaan, jadi Allah Ta'ala beri kepada yang layak. Dan Alhamdulillah, Allah SWT telah beri kita antara golongan yang layak dengan dua nikmat ini. Okey, kita berbalik kepada tajuk asal pada pagi ini. InsyaAllah kita akan mengupas tentang tajuk perbuatan khianat dan implikasinya. Setelah semalam kita kupas secara ringkas betapa pentingnya amanah, sama ada amanah dalam organisasi maupun amanah dalam pekerjaan maupun amanah terhadap agama Allah SWT. Kali ini kita akan bincangkan tentang lawan kepada amanah. Apa lawan kepada amanah? Apa lawan kepada amanah? Khianat. Sabda Nabi SAW, ayatul munafiq thalatha. Idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khan. Atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tanda-tanda golongan yang munafik ini ada 3. Apabila dia berkata, dia bercakap, dia bertutur, dia berbohong, berdusta. Apabila dia berjanji, dia memungkiri janji. Dan apabila diberi amanah, maka dia mengkhianati amanah tersebut. Di dalam riwayat yang lain menyebut arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 4 perkara yang mana jikalau terdapat 4 ciri tersebut di dalam diri seseorang, maka dia telah menjadi munafik yang tulus, hatta yada'aha, sehingga dia meninggalkannya. Apakah dia itu 4 perkara tersebut? Idza haddatha kadzaba. Apabila dia berkata, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji,
dia mungkiri janji. Wa idza ahada ghadara, apabila dia membuat satu perjanjian. Ahada ni maksud dia perjanjian. Yang tadi janji biasa, yang ni perjanjian, macam satu perjanjian antara dua syarikat, ataupun satu perjanjian di antara dua pihak. Ni dipanggil ahada ghadara. Maka dia mengkhianati janji tersebut. Wa idza khasama fajara, dan apabila dia bergaduh, dia bertelingkah, maka dia berbuat jahat. Hadis ini adalah merupakan hadis sahih, terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Sedang para pendengar, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, khianat merupakan tanda-tanda munafik seperti mana yang kita telah bacakan tadi. Dan apabila dalam diri seorang mempunyai 3 tanda tersebut, maka Nabi SAW telah menyebut dia sebagai seorang munafik yang tulus, yang suci. Maksud dia munafik, betul-betul munafik, bukan pure munafik orang kata. Bukan munafik yang klon munafik ataupun munafik palsu, tak. Kalau bergabung 3 ciri tersebut. Tapi bila mana hanya satu ciri sahaja, dia tidak dinamakan sebagai munafik yang ikhlas. Tetapi tetap ada di sana tanda alamat munafik. Tanda-tanda alamat munafik. Dan kita tidak suka jikalau kita digelar sebagai seorang munafik. Seperti mana kita tidak suka apabila kita digelar sebagai seorang pengkhianat. Jikalau dalam konteks zaman sekarang, golongan yang mewajibkan diri mereka bersifat munafik ini adalah golongan Syiah. Golongan Syiah dalam agama mereka mewajibkan kepada satu perkara yang dinamakan sebagai taqiyah. Taqiyah ini berpura-pura. Maksud taqiyah dengan munafik samalah, iaitu talam dua muka. Talam dua muka. Hingga kan dalam kitab rujukan mereka disebut la taqiyah liman la dinalah. Maksudnya tiada agama buat mereka-mereka yang tak bertaqiyah. Maknanya orang yang agama itu dianggap, taqiyah itu dianggap sebagai agama. Apa maksudnya? Yaitu apabila mereka berhadapan dengan golongan muslim, maka mereka berpura-pura menjadi muslim. Tetapi apabila berhadapan dengan golongan mereka sendiri, mereka menzahirkan tembelangnya. Jadi saya tak ingin mengupas tentang masalah taqiyah di sini, cuma sebagai peringatan kita pada sekadar ini sebagai peringatan. Jadi berbalik kepada tajuk khianat tadi. Semua orang suka dipanggil sebagai amanah, al-amin. Dan Nabi SAW antara manusia yang dipanggil sebagai al-amin sebelum baginda Nabi SAW diutus menjadi Rasul. Nabi SAW digelar al-amin sehingga orang-orang menitipkan, memberikan, ketika zaman dahulu tak ada bank, maka orang-orang telah berikan barang-barang berharga dia untuk dijaga oleh Nabi SAW. Dan apabila Nabi SAW ingin berhijrah ke Madinah, maka Nabi SAW telah perintahkan sahabatnya untuk yang berada di Mekah untuk mengembalikan kembali barang-barang yang telah diamanahkan kepadanya. Inilah betapa contoh ikutan kita, iaitu Nabi SAW. Dalam konteks khianat, kita tak perlu sebut dari sudut konteks agama sebenarnya. Sebab apa? Agama memang melarang ataupun menganggap perbuatan khianat sebagai perbuatan yang keji. Ia juga di dalam norma manusia, iaitu dalam kehidupan manusia sendiri,
Tidak kira dia seorang Muslim maupun non-Muslim, dia tetap menganggap perbuatan khianat adalah perbuatan yang jijik, keji, kotor. Dan tiada seorang pun yang ingin digelarkan diri mereka sebagai pengkhianat. Dan khianat yang terbesar sekali adalah khianat terhadap agama Allah SWT. Khianat terhadap ilmu Allah SWT. Tiada yang lebih besar daripada ini. Sebab itulah sebagai peringatan kepada diri saya sendiri selaku penuntut ilmu agama Allah, dan juga kepada para sahabat sekalian yang masih menuntut ilmu agama Allah, supaya jagalah agama Allah dengan sebaik-baiknya. Jagalah agama daripada dikhianati oleh golongan-golongan yang bergelar agamawan. Jikalau pengkhianatan yang berlaku oleh doktor, misalnya doktor tak bertauliah, doktor yang tidak mahir kerana dia telah mensia-siakan waktu belajarnya dengan bermain-main, maka dia tidak menjadi mahir ketika mana dia menguruskan pesakitnya. Maka apa yang terjadi? Dia akan memberi ubat yang salah, ataupun dia akan membedah benda yang salah. Efeknya adalah kepada pesakit, hatta kepada nyawa pesakit itu sendiri. Ini adalah implikasi daripada perbuatan khianat kerana tidak bersungguh-sungguh. Begitulah juga seorang jurutera yang mana bila bersifat khianat, maka akan menyebabkan dalam pengajiannya, akan menyebabkan apabila dia berada dalam lapangan, maka dia akan menyebabkan bangunan tersebut jadi runtuh dan sebagainya akibat ketidakmahiran. Begitu juga pakar-pakar yang lain. Implikasinya terlalu besar. Tetapi yang lebih besar sekali adalah pengkhianatan para penuntut ilmu agama Allah. Saya terpaksa bercakap, kerana ini sebagai peringatan untuk diri saya sendiri. Implikasi pengkhianatan para penuntut ilmu akan menyebabkan manusia bukan sekadar tidak selamat di dunia, bahkan juga di akhirat. Jikalau doktor mengakibatkan nyawa manusia terancam, jikalau jurutera mengakibatkan bangunan akan menjadi runtuh, tetapi implikasi pengkhianatan para golongan agamawan menyebabkan dunia dan akhirat menjadi haru biru. Bukan sekadar dunia, bahkan juga di akhirat. Selain daripada itu, khianat terhadap amanah yang diberikan oleh syarikat, khianat yang diberikan oleh organisasi dan sebagainya adalah satu perkara yang amat dikeji. Oleh kerana masa tidak mengizinkan pada pagi ini, maka cukuplah kita katakan mati sebagai peringatan. Mati dan azab kubur sebagai peringatan untuk kita, untuk menjauhkan diri daripada perkara-perkara khianat. Dan ingatlah, jikalau kita bertaubat daripada perbuatan khianat, tetapi jikalau ia mengakibatkan di kalangan manusia, maka taubat kita masih belum sempurna selagi mana kita tidak mengembalikan hak-hak tersebut kepada mereka yang berhak. Ia berbeza dengan perbuatan zina, nafsu syahwat dan sebagainya. Hanya hubungan kita dengan Allah. Adapun pengkhianatan terhadap syarikat dan sebagainya yang melibatkan hak-hak masyarakat, hak-hak manusia yang lain, tidak akan sempurna taubat selagi mana kita tidak memohon mengembalikan hak kepada mereka yang berhak. Akhirnya, takutilah Allah dalam amanah dan hak-hak anak Adam
takutilah Allah dalam menjaga amanah dan hak-hak sesama manusia. Takutilah Allah dalam perkara khianat, dan cukuplah mati sebagai peringatan untuk kita. Cukup sekadar ini yang baik tanda Allah, yang lemah dan kurang datang dari saya sendiri. Dan kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta